Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, boleh dengar suara saya? Alhamdulillah, khair. Jelas. Alhamdulillah. Terima kasih banyak pada Fadil Datuk Abdul Basit bin Abdul Rahman yang merupakan salah seorang ikon dakwah Yadim. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama pentas online Yadim. Kalau Dr. Basit boleh dengar suara saya nak minta masa 1 minit nak meraihkan sekejap sahabat-sahabat kita yang dah online sekarang ni deh. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau boleh dengar suara kami dengan jelas, kalau boleh gambar jelas, suara jelas, tolong tekan butang share sekarang. Dan yang dah tekan butang share, tulis sikit kat komen dan share. Kita insya-Allah Dr. Abdul Basit akan berkongsi ilmu, buat pahala dengan cara kongsi ilmu. Saya ni harap-harap dapat pahala tanya soalan, sahabat-sahabat dapat pahala menonton dan tolong share. Maknanya kita bukan sahaja pahala hadir majlis ilmu, tetapi pahala tolong sebarkan majlis ilmu juga. Terima kasih Kam Zainal, terima kasih Azizah Yusof, tolong share. Terima kasih Muhammad Arif Dolah dari Singapura, tolong share Tuan Muhammad Arif. Terima kasih kepada Salihin bin Hamzah, tolong share. Alhamdulillah. Moga-moga kita berkongsi pahala. Nuraini Muhammad Nur, Nik Halijah, Nik Mahmud, alhamdulillah, dan share. Ni alhamdulillah losong kepuk leko keliak. Mana pula orang losong cakap Penang ni, keliak ni Penang. Kalau losong ni kata very clear. Tu dia. Alhamdulillah. Okey, ni jelas ni dia orang pakat share ni. Datuk Basit, nampak dalam Facebook baru balik umrah. Sihat belaka Alhamdulillah, selamat. Kita tahu balik bagai pelik lah. Allahu Akbar. Lepas 5 hari dapat jam ajaib tu, dapat buka dan teruskan dakwah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala salamah, ala al-wusul was-sihah. Taqabbalallah jami'al a'mal. Masya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah-jemaah yang pergi pun alhamdulillah Ustaz sihat belaka. Alhamdulillah. Sehat. Ada yang tambah sikitlah. Tambah rehat pun ada juga dia gitu. Ya dia kalau 5 hari boleh buka. Tapi kalau positif 8 hari, tambah 3 hari lagi. Okey. Maknanya sahabat-sahabat kita meneruskan lagi lah beruzlah di rumah masing-masing. Ya Allah. Tambah 3 hari. Ya Allah, alhamdulillah. Tak apalah, sikit-sikit seorang. Sikit-sikit seorang, orang ni rasa sikit, orang ni rasa sikit. Masa di Mekah Madinah Ustaz, okey, masuk Raudah semua, para jemaah, tawaf semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mula-mula kita sampai tu masih lagi dalam kawalan. Tapi bila nak sampai Mekah tu diangkatkan pendaftaran masuk Masjid Haram dah tak ada. Cuma nak pergi Raudah dengan nak umrah tu kena, dia ada 2 dia punya application lah. Satu dia panggil I'tamarna, satu lagi Tawakkalna. Tawakkalna tu betul-betul macam My Sejahtera kita sini. Tapi elok dia guna kalimah Tawakkalna. Mana kita tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Satu lagi I'tamarna itu untuk masuk masjid, untuk masuk Raudah dan untuk buat umrah. Dia nak buat umrah kita kena ambil masa. Kita cari masa kosong, tekan, daftar dan taklah syadid sangatlah. Mana orang Mekah ni dia mura'ah sangat. Alhamdulillah dia tunjuk ya masuk. Alhamdulillah dia lebih pada mudah urusan. Mudah urusan. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Allah. Yassiru wala tu'assiru. Amin. Dan Anas belum pergilah Ustaz Said untuk pengalaman kita ni.
betul-betul macam cerita dalam suratul A'raf, ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Ingatkan cerita perang Badar tu di awal suratul Anfal. Anfal. Ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Seolah kita pergi macam nak cari penyakit. Sampai begitu orang rasa. Kiralah jemaah kita daripada setengah kapal terbang tinggal 1/4 ya. Maknanya separuh paksa menarik diri kerana takut dan kerana macam-macam urusan lah. Tapi alhamdulillah bila kita balik kita kata pergilah tuan-tuan yang ada peluang, pergilah umrah. Dan insya-Allah Allah Taala jaga kita sebagaimana doa kita minta selamat. Kita masya-Allah. Kita duduk di sana macam tak teringat pula ke Covid ni. Orang duduk rapat solat, rapat soft dan macam gitulah, macam tak ada. Bila balik Malaysia baru nampak ada sebab dah mula dengan jamnya, dengan korek hidung yang dengan macam-macam dia punya sistem. Kita kata insya-Allah lah mudah-mudahan 1 bulan 4 ni pihak kerajaan dah umumkan dan kita harap pihak penguasa agama juga ambil cakna dengan MKN. Kalau MKN dah lepas, kenapa kita masih lagi nak ikat orang dengan penjarakan, dengan syarat-syarat yang ma'anzalallahu biha min sultan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan segala urusan. Lebih-lebih lagi masyarakat nak berterawih, beribadat di bulan Ramadan. InsyaAllah kita tak mahu dalam tajuk yang kita bincang ni al-mutasaqituna fi Ramadan. InsyaAllah kita nak an-najihun wal faizuna fi Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Datuk Basit dah sebut dah tajuk kita malam ni al-mutasaqitun fi Ramadan. Masya-Allah. Kita teringat buku Al-Mutasaqitun ala Tariqid Da'wah. Tapi malam ni kita bincang Al-Mutasaqitun fi Ramadan. Ya Allah. Na'udzubillah. Tajuk kita pada malam ini golongan-golongan yang gagal dalam bulan Ramadan. Al-Mutasaqitun, golongan yang gugur dalam bulan Ramadan. Subhanallah. Biasanya banyak ceramah-ceramah dekat Ramadan ini dibuat tajuk persiapan Ramadan. Biasanya tajuk yang kita bincang marhaban ya Ramadan. Biasanya tajuk yang kita bincang malam-malam nak sambut Ramadan, nak wamat ni. Tapi malam ni kita bincang golongan yang gagal dalam bulan Ramadan. Suspend tajuk kita malam ni. Jadi saya persilakan dulu Al-Fadhil Datuk Dr. Abdul Basit untuk mulakan dulu mukadimah tajuk kita ni. Lepas tu kalau ada sahabat-sahabat nak tanya soalan ataupun kita akan bincang-bincang, kita akan sambung nanti. Fadhal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Syed selaku moderator, Tuan Yang di-Pertua Yadim dan semua warga kerjanya, muslimin dan muslimat yang bersama dengan kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana perbincangan kita malam ni orang panggil langkah awal berjaga-jaga. Sebagaimana kita dalam musim Covid ni, ada satu benda yang selalu kita dengar daripada awal dulu sehingga waktu zaman Abah dengan Pak Long dulu, kan, kita dengar cerita dia SOP. Sehingga pelajar-pelajar pun terlupa dah kepada apa yang huruf lain. Dia tahu SOP je. SOP. Jadi SOP kita nak sambut Ramadan ni perlu kepada penjelasan dan pendetailan supaya kita tidak terlanggar. Waktu Al-Fadhil Ustaz Syed cadangkan tajuk golongan yang gagal di bulan Ramadan, anda kata kenapa backing sikit ni Ustaz Syed ni? Ustaz Syed kata dia teringat kepada Saidina Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Ya Allah. Dia kata orang lain pergi tanya yang baik-baik, apa yang kami nak buat, apa yang patut buat, tapi aku pergi tanya Nabi tentang anis syar, aku nak tanya tentang yang tak baik, makhafatan an yudrikan. Aku bimbang takut yang tak baik itu tertimpa atas aku ataupun terjebak. Anak kata hadza min fiqhi al-muqaddim. Ini di antara fiqhnya pengacara. Pengacara ni kena ada fiqh juga nak buat tajuk ni pun kan. Barulah orang rasa nak dengar. Kita pun hilang ketakutan dan insya-Allah kita sama-sama mengambil langkah awal berjaga-jaga. SOP nak sambut Ramadan ni bukan satu benda yang kecil sebab
Allah Ta'ala beri setahun kepada kita, dalam masa setahun 11 bulan, ada satu bulan dia panggil bulan, kalau kita guna bahasa internet sekarang dia panggil refresh lah. Maknanya setahun, 11 bulan kita pergi sana sini, Allah nak beri kepada kita satu bulan untuk gilap body, gilap hati, gilap perasaan, gilap hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Karena itulah Nabi SAW apabila datangnya Ramadan, Nabi kita telah berceramah, Nabi kita telah berkhutbah kepada para sahabat dengan hadisnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang diberkati. Faradallahu alaikumus siyamah. Allah Ta'ala fardukan ke atas kamu berpuasa pada bulan Ramadan ini. Tuftahu fi abwabul jannah. Dibuka pintu-pintu syurga. Pintu syurga, untuk maklumat para pelajar, kita baru je Ustaz Syed, baru tamat surah Az-Zumar. Di akhir surah Az-Zumar, wasiqal ladina taqaw ila jannati zumara. Kan? Ayat yang pertama, wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumara. Jadi ketika itu Allah Ta'ala buka pintu syurga 8. Pintu neraka 7. Biasanya kalau langit 7, bumi 7. Tapi dalam bab syurga dengan neraka, pintu syurga 8, pintu neraka 7. Lish, kenapa? Para ulama kita tak tinggal patah pun mereka menghuraikan. Itu menunjukkan sa'atu rahmatillah, betapa luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Betapa luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla, sehingga kan pintu syurga dengan neraka pun berbeza. Pintu syurganya luas, seluas mengikut dalam kajian dalam beberapa hadis, Nabi SAW beritahu, baina Makkah wa Hajar. Di antara Mekah dengan Bahrain. Lebih kurang ahli-ahli pengkaji jalan raya sekarang mengatakan jaraknya hampir 1000 km. 1000 km pintu syurga luas. Nabi kata, tuftahu fi abwabul jannah. Dibukanya pintu-pintu syurga pada malam Ramadan. Wa tughlaqu fi abwabul jahim. Ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatu syayatin. Syaitan-syaitan yang nakal-nakal, yang ganas-ganas, yang panggil tak dengar kata, telah diikat. Wa fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Dalam bulan ini ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Para malaikat juga berseru pada malam tu, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang yang nak kepada kebaikan, segera. Jangan tunggu lagi, sudah masuk Ramadan. Wa ya baghiyas syarri aqsir. Wahai orang yang nak buat jahat, cukup-cukuplah. Sebelah bulan kamu dah lara, dah leka, dah lalai. Di akhir hadis. Ini yang ana bila sampai hadis ni kita rasa perlu sangat-sangat kepada peringatan dan murajaah. Nabi kata, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang daripada kebaikan Ramadan, itulah manusia yang terhalang daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Hadis ini alhamdulillah darjatnya sahih, diriwayat oleh imam-imam hadis An-Nasa'i dan lain-lain, Tirmizi. Dan kita mengatakan para jemaah sekalian, hadis ini memberi peringatan kepada kita bahawa di sana adanya mahrum, al-mahrum wal maqbul. Orang yang diterima dan orang yang terhalang daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi tajuk yang kita pilih ni insya-Allah tepat, supaya kita berhati-hati mengambil penjagaan awal, langkah-langkah yang sepatutnya, supaya kita tidak terjebak dengan perkara-perkara yang tidak baik sebagaimana yang disenaraikan oleh sebahagian ulama. Untuk maklumat para jemaah sekalian, ana 2-3 tahun lepas sebelum PKP, ana dah kumpulkan dalam khutbah Jumaat, tajuk dia di antara perkara ajaib di bulan Ramadan. Hampir kepada 40 benda ajaib yang berlaku di bulan Ramadan, kita kata itulah bendanya. Ada orang puasa tak solat. Ajaib Allah. Puasa tak solat. Macam mana boleh puasa? Rupanya sebab solat orang tak nampak, kalau pergi makan orang tahu, maka dia puasa juga. Baiklah, itu mukadimah kita Ustaz Syed. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dengar 40 tu, macam menarik itu 40 perkara-perkara ajaib dalam bulan Ramadan tu. Subhanallah. Subhanallah. Dan kita dah dengar tadi bahawa adanya golongan al-mahrum. Jadi apa maksud al-mahrum? Golongan yang dia ni seolah-olah
dengan luasnya rahmat Allah, besarnya peluang nak bertaubat, banyaknya ruang nak buat pahala, dia tidak ambil kesempatan itu. Dia seolah-olah dia memilih untuk untuk tak ambil peluang itu. Kita sekarang ni nak masuk pada asbabul mahrum. Sebab apa jadi gitu? Ataupun perkara-perkara yang menyebabkan mereka ini tergolong di kalangan yang hurim tadi, yang terhalang daripada ambil rahmat, peluang. Kalau orang nega shopping komplek, dia buat sale. Bayar sikit, boleh ambil barang banyak. Ramadan, amal sikit, pahala banyak. Jadi, orang yang tak ambil peluang bila ada shopping komplek buat sale, dia tak ambil peluang. Ni orang yang hurim. Dan Allah, cumanya sebelum saya nak persilakan Ustaz, saya nak minta sekali lagi sahabat-sahabat, tolong tulis sikit di ruangan komen tajuk kita, kemudian tolong tag kalau ada sahabat-sahabat rapat kita, saudara mara kita, tulis tajuk macam ni, macam Kak Nok Asiah buat ni. Golongan yang gagal dalam Ramadan. Lepas tu dia tag kawan-kawan dia, friend-friend Facebook dia. Nama-nama ni akan naik notification di Facebook masing-masing. Macam kita panggil dia lah. Mari dengar ni. Ni Kak Haslina Kasim ni. Golongan yang gagal dalam bulan Ramadan. Dia pun tag rakan-rakan dia. Saya nak minta tolong sahabat-sahabat kita tag di ruangan komen friend-friend kita. Sebab Fadil Datuk Dr. Basit akan ceritakan kepada kita apa sebab-sebab ataupun macam mana yang jadi golongan yang gagal dalam bulan Ramadan ni. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Said. Bila kita kata golongan yang mahrum, bahasa Arab kata mahrum maknanya orang yang terhalang daripada mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Rahmat itu luas. Sehingga kan Allah Ta'ala tulis, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat aku mendahului kemurkaanku. Dalam hadis tadi pun, pintu syurga 8, pintu neraka 7. Bila mari bulan Ramadan, dalam hadis yang sebut tadi, Idza dakhala Ramadan, futihat abwabul jannah. Bila mari Ramadan, dibukanya pintu syurga, ditutup pintu neraka, wasulsilatis syayatin. Ada beberapa riwayat sulsilati dengan makna dirantai syaitan. Ada kata sufidatis syayatin, diikatnya syaitan. Yang penting syaitan sudah diikat. Bermakna kita akan berlawan dalam Ramadan, kita lawan satu sama satu. Belum Ramadan kita ada syaitan dan kita ada nafsu. Kita ada iman. Mana iman lawan syaitan lawan nafsu. Bila mari Ramadan, syaitan sudah tidak ada, yang adanya hanya nafsu. Cuma kadang-kadang ada juga orang tanya Ustaz Said. Ada seorang pakcik, Ana teringat lagi soalan dia. Dia kata, Ustaz, dia mari senyum-senyum. Dia kata, saya ni bukan anti hadis. Saya ni orang percaya kepada hadis dan sunnah. Tapi nak tanya juga, dia kata, betul ke syaitan tak ada bulan Ramadan? Kata, mana pakcik tanya lagi tu? Dia kata sebab apa tu? Sebab dia kata ramai lagi orang nakal-nakal, orang yang tak baik. Dan dia sendiri pun pergi ke masjid, nak balik tu hilang selipar dia. Dia kata, kalau nak tasih hadis dengan hilang selipar, payahlah saya nak jawab pakcik. Kita kata, tapi kalau tengok dalam kartun tu, syaitan orang lukis tu tak pakai selipar juga. Maknanya selipar ni tak ada kena-mengena dengan syaitan kena ikat tu. Yang pentingnya, sufidati syaitan ni kita macam ni. Kita ibarat bila kita nak cuti ke, kita nak musafir ke, kita nak gimana. Bukankah kita akan buat satu persiapan, panggil pegawai kita, pembantu kita, membuat ni, kalau aku tak ada mau ambil. Syaitan macam tu juga, dia tahu bulan Ramadan dia akan cuti. Maka orang yang telah dilatih, nafsu yang telah dididik oleh syaitan itu yang dapat menguasai diri kita, bahawa mereka masih lagi boleh menguasai kita. Sebab itulah puasa ni dia kena pengekang nafsu, dan ini di antara hikmah yang kita nampaklah kenapa Allah Ta'ala beri kepada kita 30 hari ataupun 29 hari puasa. Orang kata kalau seminggu tak cukup Ustaz, puasa seminggu tak cukup ke? Kata cukup dah sebenarnya balik kita. Tapi kalau tanya puak muslimat, tak cukup Ustaz. Seminggu tak cukup. Tempoh baju mana siap seminggu? Dia duk kira baju raya dia. Dia dah. Tempoh lansir pun tak cukup seminggu. Habis, ini sebulan tu betul dah.
kita kata Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kaya, dengan ihsan, dengan limpah kurnia, dengan rahmatnya dia beri pada kita sebulan. Sebab apa? Ada orang 10 terawal masih belum terdidik. 10 terawal masih belum terdidik, maka Allah beri peluang 10 tengah. 10 tengah tak dapat lagi, aku beri pecutan terakhir, iaitulah 10 yang terakhir, 21 hingga 30, itulah malam dengan malam Lailatul Qadarnya, dengan segala persiapan-persiapan, kelebihan-kelebihan yang rapi yang dibuat. Kalau tak dapat juga, itulah yang dikatakan mahrum. Sehinggalah dalam hadis yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam cerita tentang naik mimbar, kan, man dakhala alaihi Ramadan fansalakha falam yughfarlah. Sesiapa yang sempat masuk Ramadan, Ramadan berlalu dan keluar, tak ada beza di antara sebelum Ramadan selepas dia. Yang tak solat juga. Yang tak tutup aurat pun tak tutup aurat juga. Yang duk makan haram, duk main riba juga. Yang kaki rasuah pun, bulan Ramadan berjalan juga rasuah. Kita kata ini di antara benda ajaib. Sebab itulah kata di para ulama, salah satu daripada benda ajaib yang kita sebut tadi Ustaz, tak makan yang halal, tapi makan yang haram. Tak makan yang halal, nasi itu halal. Berah yang kita beli, kan, lauk ayam kita beli, kita tak makan kerana takut pada Allah. Tapi pada bulan Ramadan masih lagi berjalan rasuah, maknanya tak makan yang halal, tapi bagi makan yang haram. Ini di antara benda ajaib. Allah. Baik para jemaah sekalian, cuba kita ambil senarai pendek. Senarai pendek je Ustaz, kalau nak kira panjang kita ni. Masa kita sangat terhad, separuh masa telah berlalu, duk celoteh begitu baru. Baik, saya fokuskan. Kita ambil yang pertama, al-khasirul mahrum. Orang yang rugi, orang yang terhalang daripada rahmat Allah Azza wa Jalla fi Ramadan, iaitulah orang yang tidak pandai menggunakan masa dia. Masa tak pandai guna. Yaqdi waqtahu. Jadi siang harinya apa yang dia buat, asyik duk tidur je siang hari dah. Malam pula duk buah. Bulan Ramadan ni pelik sungguh. Pelik sungguh. Belum Ramadan tak ada pula kedai-kedai colek. Jangan marahlah ahli-ahli pasar malam tu. Saya sebut ni contoh je. Nah, tuan-tuan nak makan silakan. Tak ada pula yang pelik-pelik makanan ni. Yang pelik tidak ada. Bahkan cerita-cerita pun, ni viral sehari dua ni. Saya terima kasih banyak kepada pihak Menteri Agama kita kerana laju juga ambil tindakan, kan. Nak tayang di bulan Ramadan tu. Cerita, saya nak sebut cerita pun tuan-tuan tahu belakang dah. Kenapa nak sambut bulan Ramadan? Carilah bulan-bulan lain. Bulan yang pintu neraka dibuka luar-luar tu. Kenapa nak kacau di bulan Ramadan yang kita nak beribadat ni? Itu dia panggil takhtitu syayatin. Syaitan memang telah membuat perancangan yang begitu rapi. Kan? Dia kata, kalau bulan lain, cerita Nabi pun tak ada. Dalam TV. Bulan Ramadan ada cerita. Allah, kita nak tengok, berasa nak tadarus tadi. Baru je buka Quran nak tadarus, anak panggil, mak. Cerita Nabi mari pula dah. Allah. Tak tengok cerita Nabi kan tak sayangkan Nabi pula. Tengok cerita dulu. Habis cerita, mak masuk dapur lah nak maghrib dah. Jawabnya tadarus Quran, mati pada hari itu. Kita kata ini penggunaan masa di bulan Ramadan. Kalau salah guna, maka kita salah guna di masa yang keemasan, tapi kita tak guna masa yang sepatutnya digunakan untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak masa-masa Ramadan ni di antara waktu sahur. Di antara waktu yang mustajab, iaitulah waktu di akhir Ramadan, di akhir hari ketika kita nak iftar. Waktu nak berbuka puasa, itulah waktu yang sepatutnya kita duduk awal-awal lagi di tempat makan kita. Kalau boleh kita beribadat, berdoa sama-sama, panggil anak, panggil cucu, panggil keluarga. 5 minit pun tak apa. Doa mustajab ni tak nanti panjang Ustaz. Kan? Kalau kita doa taqabbalallah, Allah Taala kabulkan doa kita, walaupun sekejap, sudah termasuk dalam fail yang dikabulkan. Jadi kita tak guna masa yang ada. Itu baru yang pertama. Yang kedua, berlalunya Ramadan tapi macam tak ada apa-apa. Duduk kita berapa hari lagi nak habis Ramadan. Ini di antara benda yang kita takut. Orang lain duk hitung selarikan Ramadan itu dengan Quran yang kita baca. Dah masuk Ustaz, masuk 5 Ramadan lagu raya dah. Ngata apa dah lagu raya. Itu kacau dia tu. Lagu rayanya yang kacau kita. Patutnya kita beri peluang kepada orang nak ibadat ni. Ya. Bila masuk raya sedih lalu. Orang nak balik kapur dah siap dah. Orang nak pergi situ sini sudah ada. Kita mengatakan, jadi
kita tidak fokus, sebab itu di antara ana tengoklah rahsia besar kenapa datangnya nisfu Syaban. Ustaz Syed perasan ke tidak? Kan di antara hadis nisfu Syaban, walaupun ada perbincangan ulama tentang masalah ada yang terima, ada yang tak terima, tapi kita duduk di sebuah pihak yang terima sebab kita nak kelebihan yang besar itu. Dia kata Allah Ta'ala tengok pada malam nisfu Syaban kepada hamba dia yang tidak diampunkan siapa? Musyahin. Ada kata qatilu nafsin. Ada kata musyrik. Yang musyrik kita tak tepi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita, jauhkan kita. Tapi isu musyahin, orang yang berkelahi, orang yang berbalah, itu belum selesai lagi kita. Yang kita takut hari ini masalah berbalah. Jadi kita tidak ambil kesempatan itu. Tidak ambil kesempatan sebelum Ramadan. Dan ramai juga yang kita dengar lain macam dia punya istilah. Dia kata, Ustaz, tak apa. InsyaAllah bila mari bulan Ramadan ni saya jadi baik lah. Dia bulan Ramadan tu baru nak jadi baik. Betul ke macam tu? Sama juga bila nak pergi haji. Nanti saya sampai Mekah, saya jadi orang baik lah. Ya Allah. Sampai Mekah baru nak jadi orang baik. Baru nak baik. Jadi sepatutnya sebelum pergi tu kita dah baik dah. Ya. Sebab itulah nak buat istilah kita nak musafir, nak travel. Kita servis kereta sebelum travel ke hari nak travel? Hari nak musafir. Kita pergi hantar dulu. Tukar minyak dulu, cek tayar kan. Jadi maknanya Syaban ini, pertengahan Syaban ini waktu untuk kita membuat persiapan. Pergi tengok minyak hitam dulu. Tak tahu siapa dia buat video, ada satu tajuk dia minyak hitam. Dia ambil, dia potong khutbah saya. Dia buat satu video yang menarik, setiap tahun keluar, kejap lagi keluar tu orang duduk sebar sana sini. Kita kata masalahnya pelaknya kotor, minyak selendarnya hitam, yang menyebabkan orang lain pecuk Ramadan, kita tak berjalan. Sebab apa? Sebab kita tidak buat persiapan awal untuk masuk. Jadi kita rasa kecundang di situ. Ana minta supaya para jemaah cuba buat ulang kaji 3 tahun ke belakang. 3 tahun ke belakang. Tahun lepas berapa juzuk Quran kita baca? Berapa kali khatam maksudnya? Tahun sebelumnya berapa kali? Sebelumnya berapa kali? Ada orang kata, Ustaz, saya tak boleh nak maintain setiap tahun. Ada waktu kita boleh khatam 3 kali. Ada satu Ramadan saya khatam sekali. Saya kata, Tuan cuba tengok, semak, murajaah. Kenapa? Tahun yang sekali itu apa sebab? Sakit ke demam ke? Bila dia termenung nama, dia tulis, dia cuba rewind balik, murajaah balik. Rupanya dia kata, betul lah Ustaz. Dosa menghalang kebajikan. Ya Allah. Sebab tahun tu anak ada tak baik dengan orang, kelahi dengan orang, ia menyebabkan Quran pun tak terbaca. Asyik duk sibuk nak marah dengan orang tu je. Kan? Buka Quran pun kelabu. Jadi tak ternampak Quran yang kita nak baca. Duk nampak nak marah Quran dan berbagai-bagai lagi. Kita mengatakan bila kita masuk Ramadan tanpa persiapan, maka kita akan jadi manusia yang kecundang, yang gagal. Kita tak akan dapat ambil manfaat yang besar. Sebab tu kalau kita lah nak pergi mana-mana tempat, kita kena tanya Syekh Google dulu. Kan? Tempat ni ada apa? Ana sendirilah secara usaha, secara peribadi saya keluar satu risalah. Tajuk dianya Risalah Ramadan Al-Mubarak. Ada beberapa amalan yang patut kita duk sebar risalah ni kepada masyarakat. Tujuan apa? Supaya dia tahu. Orang panggil jadual apa yang patut kita buat sepanjang bulan Ramadan 30 hari ni. Apa yang patut kita buat? Tak lama tuan-tuan sebenarnya. Jadi kita kena letak setiap hari berapa juzuk Quran, kena ada. Jadi biarlah paling kurang berlalunya terbenamnya matahari pada hari itu sama dengan bilangan juzuk Quran yang kita baca. Paling tidak. Hari ni hari pertama, juzuk 1 sudah khatam. Yeah. Kalau kita boleh tadarus, kita kata Alhamdulillah, nikmat yang baik. Jadi kita cuba carilah kalau tak mampu. Hari ni banyak orang buat tadarus di dalam grup, tapi ana bagi ana lah secara peribadi ana tak apa suka main grup-grup tu. Sebab kalau nak tadarus sungguh di masjid betul. Sebab kita duduk dalam halaqah, kita duduk berkumpul, kita bimbang takut dia pergi ke lain tempat. Tapi boleh juga kalau tak ada yang lain. Contohnya tahun lepas, waktu kita ber-PKP, memanglah. Baik. Kegagalan yang ketiga, iaitu kita jaga yang masuk, tak jaga yang keluar. Ini istilah dia ni. Kita kena buat istilah yang baik-baik juga Ustaz Syed. Kalau tidak, tak apa nak jadi kan. Dia panggil tak jaga yang masuk, tak jaga yang keluar.
Apa dia? Kita ni kalau mari bulan Ramadan, nak korek hidung tak berani. Betul tak? Korek hidung ni boleh ke? Kan batal puasa kan? Ada orang kata batal puasa. Biasanya kalau duduk dekat dengan trafik light tu, sempat juga tak duduk melombong kat situ. Tapi bulan Ramadan tak buat, duduk kat tenyih kat luar. Orang Kelantan kata tenyih kat luar. Tak berani. Takut batal puasa. Tak apalah itu. Tetapi yang jadi persoalan kitanya, yang masuk kita jaga sungguh-sungguh. Jaga, tak makan. Tapi yang keluar tu macam mana? Yang keluar tu jadi problem kepada kita, yang keluar. Sebab apa? Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zuri wal amala bihi. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang tak baik, masih lagi duk buat benda yang tak baik walaupun dia puasa, falaisa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah Taala tidak berajak dia ni tak makan dengan tak minum. Apa maksud? Adakah kita tak perlu puasa? Puasa. Tapi kita tak jaga yang keluar. Masih lagi duk maki orang, masih lagi kata orang. Mari pula zaman media sosial ni, dia jawab balik ustaz. Dia kata saya tak kata, seorang pun saya tak pernah maki. Lidah saya ni tak pernah buat apa. Tapi kita ni sudah mendekati kiamat, bermakna perbuatan kita juga ada alamat-alamat kiamat. Dalam surah Yasin yang kita baca, Allah kata apa? Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim. Hari ini yang bercakap bukan lagi mulut, tangan, kaki. Itu di antara perkara yang menunjukkan kita ni hampir kiamat. Ya Allah Ustaz, ana baru kali pertama dengar istimbak ni Ustaz. Subhanallah. Subhanallah. Alaikum ya Allah. Allahu akbar. Kita dengan orang Tino kita pun tak kecek dengan mulut dalam ni tak. Dia dapur panggil, bang, makan nasi siap dah. Okey, jawab dia okey. Akak ibu jari kat. Tak pergi lagi tapi. Itu di antara yang kita bimbang hari ni. Jadi sekarang ni orang tak bercakap dah dengan mulut. Cakap dengan tangan, cakap dengan hujung jari. Semua ni akan menjadi saksi-saksi kepada kita pada hari kiamat nanti. Jadi tuan-tuan, tak usah kata apalah. Dalam ayat Quran, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid itu, tidak bercakap satu perkataan, ulama tafsir pun hurai. Termasuklah tulisan, termasuklah apa-apa perbuatan yang kita buat, semuanya dicatat oleh para malaikat. Bermakna, kalau kita tulis apa saja, kadang-kadang kita ni, sebagaimana kata di para sahabat, Abdullah bin Mas'ud atau siapa, dia kata, rubba kan min musibin, kan min muridin lil khairi lam yusibhu. Berapa ramai orang yang nak benda baik tapi tak jumpa. Kita ni nak benda baik. Masuknya bulan Syaban, pakat duk sebar poster. Siapa dia mengingatkan bulan Syaban boleh pahala sekian-sekian. Mari bulan Ramadan, kita kata itu hadiah palsu. Nak ingatkan, ingatlah. Tapi jangan disandarkan Nabi SAW. Maka kita nak benda baik tapi tak jumpa. Jadi bila bulan Ramadan ni, kita jaga yang masuk seperti mana kita jaga yang keluar, seperti mana kita jaga yang masuk. Jangan mudah nak sebarkan benda. Jangan mudah nak tularkan. Dan lebih-lebih sekarang ni pula musim pangkah-memangkah, dia punya poster pun kena pangkah. Kan? Keluar pula video senarai-senarai orang yang kita tak setuju, kita buat tuduhan. Kita kata berpuasalah kita, sebagaimana puasanya kita mulut tak masuk, kita juga berpuasa juga daripada menyebarkan benda yang tidak baik. Jadi sebagaimana kata orang, jaga yang masuk, jaga juga yang keluar. Tapi kebanyakan kita gagal untuk menjaga yang keluar, itu yang membimbangkan kita, wal'iyazubillah. Yang keempat, baru empat ni Ustaz Syed ni. Kita ambil setakat mana sempat. Dia kata aku puasa ni aku lapar, aku letih, aku jadi kau bekeng. Sebab tu setiap perkataan banyak hak tak biasa keluar, keluar. Patutnya kena ya ini saim. Terlupa habis dah. Bila lapar mari tu terlupa. Ya Allah. Baik, kita pergi kepada yang keempat. Sempat ni, pelajar-pelajar kita yang disuka tulis ni. Itu yang kita rasa menarik lah. Cuma Ustaz, sebelum masuk yang keempat, ni ada soalan penting ni Ustaz kena jawab dulu sikit. Silakan. Ni Puan Zainul ni cikgu besar ni, guru besar. Tapi pecen dah. Dia kata, adakah Datuk Abdul Basit ini orang yang sama dengan Dr. Abu Anas Madani? Rupa dengan suara sama je. Ginilah, kita jangan jawab Ustaz Syed, kita bagi teka-teki. Kalau Puan Zainul boleh jawab, insya-Allah. Ustaz Syed boleh hantar apa-apa hadiah yang sahabat. Minta dengan Yadim ke tak apa. Kita kena buat teka-teki. Kena buat teka-teki juga nampak macam. Ya.
Baik, terima Okey, kasihlah tafadhal Puan. sambung. Minta maaf nak kacau sikit. Terima kasih kepada Puan yang bertanya. Ingat dalam bahasa waktu Nabi sampai ke Madinah tu kan, ketika Huyai pergi dengan adik dia, dia kata ahwa huwa, itu je soalan dia. Ahwa huwa, jawab dia huwa. Itu je. Soalan kita malam ni huwa. Bas boleh belajar bahasa Arab jarang. Baik, kita pergi kepada yang keempat. Ada orang silap langkah jaga solat sunat lebih daripada jaga solat fardu. Ini termasuk dalam benda ajaib juga ni. Allah. Ada orang ni anda dengar lepas raya, ada orang cakap, dia kata, Ustaz, alhamdulillah saya tahu ni puas hati. Kata puas hati tu macam mana? Tarawih tak miss. Belum PKP lah ni cerita. Saya kata alhamdulillah nikmat. Solat ini, solat fardu zuhur tu di rumah. Kita kata subhanallah. Ini di antara mutasakib juga ni. Tuan-tuan dan puan-puan. Solat fardu itulah yang patut dijaga. Kemudian solat sunat pelengkap. Dia jaga tarawih. Tapi solat yang fardunya tidak dijaga. Bahkan dia kata solat di rumah ya. Kadang-kadang solat seorang. Kita kata ini benda ajaib yang berlaku. Bahkan yang pelik laginya, langsung tak solat. Puasa tapi tak solat. Kita kata ini di antara benda yang berat. Jadi para jemaah sekalian, satu malam, Nabi kita solat tarawih sampai 1/3 malam. Nabi kita ni dia tak solat setiap malam kerana ada keuzuran besar. Rahmatan lil alamin, tak solat malam tarawih ni berpanjangan. Waktu tu nama tarawih pun tak ada. Dia panggil qiyam Ramadan. Kenapa Nabi tak solat? Kerana dia bimbang takut difardukan. Allah Ta'ala fardukan solat malam ini, ramai yang masuk neraka, walaiyazubillah. Yang solat 5 waktu ni pun ramai yang kecundang. Maka Nabi tak solat. Tapi satu malam Nabi solat, dia keluar separuh malam. Sahabat-sahabat yang masih bersemangat. Ialah solat dengan Nabi, siapa tak semangat? Kita boleh bayangkan bagaimana Rasulullah bacaan dia. Kita dengar sahabat-sahabat kita yang qari, yang sedap-sedap ni pun, dah 20 rakaat tu, cepatnya habis dah. Sambil-sambil suka juga cepat sudah tu. Kan? Tapi terasa sekejap. Bagaimana kaifa as-salat khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh nak bayang saya Ustaz Said. Kan? Bagaimana sukanya para sahabat. Jadi sahabat datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina. Rasulullah, lambat lagi nak sahur ni. Kalau Rasulullah teruskan solat, kenapa? Kalau kita kan agak Ustaz Said. Anak murid mari minta, anak mau minta, Ustaz Mas Said malam ni baca sedap lah dah. Macam Syekh Imam Majid Haram kau contoh. Rasa tambah rakaat ke tak? Rasa nak tambah lagi kan? Tapi Nabi rahmatan lil alamin, dia tak layan 2-3 orang permintaan, tapi Nabi bagi bonus. Nabi kata apa? Man qama ma'a imamihi hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Ya Allah. Siapa dia berdiri bersama imam sampai sudah, maka orang ni ditulis apa? Ditulis pahala qiyamul lail satu malam. Ya Allah. Berapa ramai orang yang gugur? Boleh bayangkan Ustaz Said. Berapa ramai yang gugur? Kalau kita buat 20, dia lari 8. Buat 8, lari 4. Ana pun tak tanya sahabat kita Imam Buluh Gading. Laju. Kalau dia laju tu orang lari juga ke tak? Kalau lari juga ni, hok ni sangat lebih pada ajaib lagi ni. Ajaibul ajaib. Nah. Jadi kalau laju tu, kena tanya dia nanti kita tanya. Kata Ustaz solat laju macam ni, orang lari ke tidak tengah jalan? Jadi rugi tuan-tuan. Orang yang solat sudah bersama dengan imam, ditulis pahala qiyamul lail walaupun dia balik tidur di rumah dia. Tapi jangan balik buat maksiat, itu cerita lain. Orang yang solat separuh jalan, dia dapat sekatul, dia check out setakat separuh jalan. Bukan tak boleh pahala, kita tak kata tak boleh pahala. Walaupun ada setengah orang kata, siapa tak solat 20 itu bukan tarawih. Habis kita tak panggil solat. Apa itu? Kita dalam bab-bab solat sunat, dalam bab menggalakkan orang ibadat ni, janganlah bekir sangat. Kan? Benda-benda yang ada khilaf itu kita toleransi dalam masalah ini. Cuma yang kita rasa rugi, keguguran kita tak dapat nak habiskan tarawih tu kenapa? Allah. Kalau kita rasa kita penat, kita pergi cari surau yang habis cepat. Ada seorang ni dia silap teknikal Ustaz. Malam tu dia ada janji anak nak pergi klinik. Klinik pun kalau pergi lewat tutup. Dia pun petang tu dia raung yang motosikal dalam kampung cari. Tanya, surau ni berapa rakaat? 8. Dia tanya satu soalan je, 8 rakaat. Oh dia pergi 8 rakaat.
Rupanya Tok Imam itu baca panjang, 8 rakaat tapi lebih lama daripada hak 20. Dia kata menyesal aku mari sini. Hak 20 sudah, dah ni tak sudah lagi. Sebab tu kata saya lah bagi tip juga kepada orang ni, kesian dia nak suruh ambil sudah dengan imam. Awak kena tanya 2 kali, 8 rakaat tapi sudah jam berapa? Cuba tanya. Baru betul. Dia kena, dia kata perangkap malam ni. Jadi tuan-tuan, kita campaign malam, jangan jadi orang gugur di tengah jalan. Iaitulah kita solat tarawih biar sudah bersama dengan imam. Solat biar sudah bersama dengan imam. Sebab apa? Kutiba lahu qiyamul lailatin. Ditulis pahala berdiri satu malam, jadi rugi kalau kita ambil separuh. Kadang-kadang yang kita duduk di, kita orang Kelantan panggil colek. Orang Kuala Lumpur panggil apa? Pakai colek ni. Lama tak guna. Colek lah kita pakai colek. More. Tak. More di surau. Hak pergi Kedah. Hak nak pergi makan di Kedah. Pergi minta makan. Belum siap lagi. Orang masjid keluar dah. Sudah dah. Maknanya dia ambil pahala full, pahala penuh. Awak ambil pahala separuh. Kan rugi besar kerugian tu. Jangan jadi orang gugur tengah jalan. InsyaAllah kita kempen besar-besaran. Malam ni solat bersama imam, jangan lari. Tulis. Solat bersama imam, jangan lari. Kalau tulis kat ruangan komen. Pakat tulis sikit kat ruangan komen. Solat bersama imam, jangan lari. Jangan lari. Jadi muslimat pun kena cerdik. Bila mari nak parking kereta, suruh suami masuk dalam. Dia tentu kereta kena sekap. Memang tak boleh keluar. InsyaAllah. Baik, silakan Ustaz Said. Ustaz kata tadi, hatta yang sarif tu, ada banyak masjid yang dia lepas tarawih dia sambung dengan witir selalu. Ya. Dia ada orang lepas 20 tu dia kira dia nak semayang lagi, lepas tu dia tak nak witir, dia nak witir sendiri nanti. Jadi bila imam masjid semayang witir 3 rakaat, jadi dia tak semayang lah. Adakah dia tak dapat hatta yang sarif tadi? Kalau kita tengok kepada zahir hadis tu, tak dapat. Sebab dia keluar sebelum imam sudah. Cuma ada satu lagi orang takwil. Saya nak cerita pun takut bahaya ni. Dia kata, saya ikut imam yang pertama. Kan kita ni tarawih ada 2 imam. Insarafal imamu. Dia kata, imam yang pertama keluar, saya pun keluar juga. Macam mana nak jawab tu Ustaz Said? Ni penat juga ni. Jadi kita kata, dia benda tu package. Jadi kalaulah andai kata, kebanyakan ahli-ahli ibadat bulan Ramadan, dia sayang nak berhenti awal. Sebab dia nak solat tahajud, nak solat witir nanti di akhir malam, waktu sahur. Kita mengatakan di sini dia ada 2 pilihan. Ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama, iaitu dia solat witir bersama imam, kemudian bila dia bangun di akhir malam nanti, dia solat tahajud tanpa witir. Kerana Nabi sebut dalam hadis, la witran fi lailatin, tidak ada solat 2 kali witir satu malam. Satu malam tak ada 2 kali witir. Jadi kita kena witir sekali je. Ada satu lagi cadangan, kita solat bersama imam tapi tidak witir. Lebih-lebih lagi yang masjid yang solat 8 rakaat, kita terus je solat tarawih. Habis yang 1 rakaat tu saya nak niat macam mana? Niat 2. Imam bagi salam, kita tambah 1 rakaat lagi. Kalau bangun kau orang tengok, jangan bangun. Solat sunat ni duduk pun boleh. Orang sihat ke, orang sakit ke, sama je boleh duduk. Cuma pahala berbeza. Orang sakit pahala penuh. Orang yang tak sakit, tak uzur, solat sambil duduk pahala separuh. Tapi tak apalah, kita nak cover di rumah nanti. Jadi kita solat. Jadi bila imam bagi salam, kita pun tambah. Masuk balik Allahu Akbar. Baca Fatihah, rokok, sujud, bagi salam, selesai masalah. Bangun akhir malam nanti kita tahajud, salatul laili masna, kita terus tahajud. Kemudian di akhir malam, dekat nak sahur, kita witir. Alhamdulillah, selesailah masalah kita. Maknanya, ulama beristimbat dia kata, bukan sakat bersudah sama imam, waziyadah, tambah lagi pula 1 rakaat. Itu tidak menghalang. Yang kita bimbangnya kekurangan itu. Jadi, anda rasa isu ni patut juga diperbesarkan kerana kerugian itu berlaku hanya di saat akhir. Dan memang kita tengok pun, ada pakcik-pakcik kita, makcik bila sampai waktu witir, dia undur ke belakang. Sandar kat dia. Kenapa cik? Saya nak solat di akhir malam. Tapi kenapa tak sudah dengan imam? Itu tak boleh solat witir sekarang. Kenapa? Nanti solat witir malam tak ada. Jadi jangan diwitirkan, kita jadikan solat pelengkap kepada solat yang kita ada gitu. Kalau dah cukup 20, tak mau lagi tarawih, kita niat je tahajud. Kita niat solat qiyamul lail, tidak jadi masalah. Solat malam ni tidak ada had. Nabi kata salatul laili masna. Solat malam tu 2 rakaat. Tidak ada had yang menghalang kita untuk lebih. Imam Syafi'i kata, aku solat di Masjid Madinah tarawih 39 rakaat.
Orang Mekah 20. Tapi di celah tu, dia pergi tawaf. Lepas 4 rakaat, dia berhenti tawaf. Sambung pula. Jadi orang Madinah tak ada tempat nak tawaf. Teruskan dengan 39 rakaat sekali dengan witir. Macam mana agak kita? 20 pun lari, buat 39 pula. Macam-macam awak ni, dia cakap. Ya Allah. Baik. Jadi Ustaz, ya. Ana nampak al-makhraj, maknanya kesimpulan kita boleh cadang. Aha. Paling mudahnya kalau dia buat 20, dia ikutlah imam witir 3 rakaat tu, dia nak semayang malam tak payah witir dah lah. Itu satu. Makhraj lah, maknanya mudah lah Satu gitu. penyelesaiannya. Ataupun macam tadi kak, dia buat 2 tu ikut imam dengan niat biasa, dengan niat qiyamul lail. Lepas tu imam bagi salam, dia tambah 1 rakaat lagi. Cuma Sambil duduk ya. Biasa dia orang tak berani nak bangun. Kalau imam buat 20 dah, dia niat dia tak boleh mayang witir, dia nak niat mayam dia. Maya qiyamul lail. Qiyam. Jadi kita tak niat tarawih lah. Kalau nak niat tarawih pun tak ada masalah. Imam Syafi'i kata dia saya tarawih 39 rakaat di Madinah. Cuma takut dia kata, semalam tarawih sekat 20 tak baik. Saya tak niat tarawih. Saya niat solat malam. Solat malam tak ada had. Boleh je, insya-Allah. Baik, kita pergi yang kelima, baru yang kelima Ustaz saya. Ustaz saya kita ada 10 minit je lagi. Kita baru sudah mukadimah. Fadal. Yang kelima, iaitulah orang yang bulan Ramadan masih lagi menyimpan harta, tak mau infak, tak mau sedekah. Ini pun pelik juga. Sepatutnya bila kita lapar ni lah kita ingat kepada orang yang lapar. Dan jangan lupa orang yang patut disedekahkan, diberi infak, diberi bantuan, orang yang paling dekat dengan kita. Ni kadang-kadang Masya Allah, saya tahu ni Alhamdulillah, infak buka puasa di sana sini. Semua NGO minta dia bagi belaka. Yang dia terlupanya makcik-makcik ni. Pupus-pupu. Sepupu sepapak ke? Istilah orang kampung. Sepupu sepapak. Wari-wari dia panggil ahlu silaturrahim. Yang sini terlupa. Ini kita bimbang hari ni. Bimbang kita. Kita pergi pada orang lain. Anak orang kampung kita duk tunggu orang bagi infak makanan. Kenapa kita tak cari di kampung kita sendiri? Jadi sepatutnya tuan-tuan dan puan-puan, ni kita ada masa beberapa hari lagi nak Ramadan, cuba senaraikan. Kita duduk di bandar contohnya, minta adik-beradik kat kampung, cuba senaraikan keluarga-keluarga kita yang patut diberi bantuan, diberi pertolongan. Tak perlu kita ajak makan rumah kita. Kita pun nak pergi masjid. Nah, kita hantar makan, nak tanya dia, sebulan Ramadan berapa kilo beras? Berapa ekor ayam? Pergi buka akaun dekat kedai runcit dekat kampung kita. Dia boleh ambil, untuk Ramadan ni saya bagi RM300. RM10 sehari beli lauk ke apa. Yang haram dia ambilnya rokok. Itu tak boleh. Itu tak masuk dalam senarai. Kalau kamu bagi juga, itu kita tidak reda. Jangan main. Sekarang ni orang takut, bimbang dia salah guna. Makanan tak beli, rokok dia beli. Kita kata jangan. Jadi di antara perkaranya, sama ada dia bakhil untuk sedekah, ataupun dia sedekah jauh daripada sasaran yang sepatutnya. Kan Nabi sebut dalam hadis, sedekah kepada keluarga sadaqatun wasilatun. Sedekah pada orang jauh, sedekah je. Tapi sedekah pada anak beranak, sedekah dan hubungan silaturahim. Jadi jangan terlupa di sini para jemaah sekalian. Kita cari keluarga kita yang terdekat, orang-orang yang betul-betul patut diberi perhatian, diberi pertolongan, beri bantuan, jangan tak beri. Jadi satu lagi, bulan Ramadan juga, dia oleh kerana dia kata dia lapar, macam istilah lapar tadi tak? Habis masa dia dengan duk tengok cerita-cerita, duk tengok benda-benda, duk baca WhatsApp, yang dia tak bacanya Quran. WhatsApp ni kalau boleh bulan Ramadan ni kurang-kurang kalau sikit. Minta izin live group pun tak apa. Saya nak masuk Ramadan ni minta izin live sekejap. Tak, nanti lepas raya kalau sesuai masuk balik, kalau tak sesuai pakai jadi gitu lah. Ni duduk dalam masjid pun duk baca juga. Nak pergi mana tu? Iktikaf. 3 handphone bawa. Mati hak ni pakai hak ni. Dia punya bateri dia, Masya Allah. Lepas tu malam kadang anak dia mari ambil balik cas. Pagi esok hantar balik. Kita duduk iktikaf di masjid. Iktikaf apa dengan 3 handphone? 1 handphone pun lara dah kita ni. Jadi kita kena ingatlah masa keemasan yang ada itu. Peluang-peluang yang ada ni jangan kita lara, jangan kita lalai, jangan kita leka. Dan di antara yang ketujuh, kita tidak memilih sahabat-sahabat yang baik.
Saya pilih ni ustaz orang masjid. Saya tak pertikai ke orang masjid. Tapi orang masjid ada yang baca Quran, ada yang duk buah. Waktu tadarus pun dia buah juga. Jadi kita kena pilih kawan-kawan. Kawan-kawan yang kita tengok dia bulan Ramadan, duk teringat ke Quran, teringat ke tadarus, teringat ke nak bantu orang miskin, teringat kepada zikir, itu kawan kita. Tapi kalau ingat nak buah, ramai yang pergi awal masjid ni. Dia tak balik maghrib dengan isya. Tunggu situ. Zuhur dengan asar tak balik. Tapi bukannya nak baca Quran, duk tadarus. Kata orang Kelantan, duk menakil orang. Ini masalah. Kita kan duduk seorang, kita tak bercakap, tapi bila duduk dengan kawan, macam-macam dia bawa kita. Rugi tuan-tuan. Pilihlah kawan-kawan yang tu. Kalau terpaksa kena pindah surau, kita pindahlah surau lain pun. Saya kalau pergi ke masjid ni memang kawan tu duduk tunggu aku je. Kan? Sekarang ni musim penjarakan, waktu solat, lepas solat dia duduk tepek dengan kita. Dekat dengan kita, duduk bercakap sana sini. Tak ada kata apa. Di antara kita cukup 10 lah. Yang ke-8, al-khasirul mahrum, iaitulah orang yang tak berzikir, orang yang tak ambil peluang ini, dia pergi masjid sekadar solat je. Lepas solat, balik. Atau lepas solat, duduk tunggu kat tangga masjid, orang lain duduk berzikir, duduk baca Quran, duduk tadarus, kita tidak baca, kita kata ini juga di antara manusia yang rugi. Kalau untuk solat terus tu cerita lain lah. Sudah keluar daripada senarai kita. Kan? Dan yang ke-9, orang yang masih lagi tidak mengambil peluang untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, raghima anfur rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha falam yughfarlah. Malu besar seorang yang masuk bulan Ramadan, diberi peluang pada bulan Ramadan, tetapi Ramadan berlalu, dia tidak mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Yang ke-10, orang yang tak kena Ramadan, tak kena Allah Azza wa Jalla kecuali pada bulan Ramadan, itu pun kenal tidak sebagaimana yang sepatutnya. Sekadar puasa, pergilah masjid. Saya bulan Ramadan pergi masjid lah. Lepas Ramadan nanti tak ada balik. Kita kata tidak macam tu. Tujuan kita, Allah Ta'ala beri kita sebulan Ramadan ni, orang Kelantan kata supaya rak. Rak ni maknanya supaya jinak, mesra. Patutnya lepas Ramadan, jinaklah masjid. Sebab itulah kita nak tengok kegagalan yang besar. Kita tengok hari raya, berapa sah yang ada. Allah. Kita sendiri pun kadang-kadang tak sempat nak pergi salat. Subuh raya. Tak ada dah. Subuh raya ramai lagi lah sebab nak solat raya. Subuh hari yang kedua. Maghrib hari raya pun sudah hilang dah. Kesunyian dah masjid. Kita mengatakan itulah di antara beberapa perkara yang perlu kita muhasabah. Jangan masuk dalam kumpulan yang rugi di bulan Ramadan. Kalau nak senarai panjang lagi, tapi masa kita sangat terhad. Kita kata tilka asyaratun kamilah. Itu di antara 10 perkara yang boleh kita senarai pendekkan. Wallahu a'lam. Tilka asyaratun kamilah. Honestly lagi. Iktibas. Subhanallah. Tapi tadilah Ustaz, anak subhanallah, malam ni kali pertama dengar istimbak tu, waktu kalimuna aidihim, kita kiaskan dengan realiti ni. Masya Allah, Masya Allah. Okey, jadi banyak kita dengar hari ni 10 perkara. Ustaz, yang khutbah yang 40 perkara ajaib tu boleh cari kat YouTube, kat page ada? Ada, cari data di antara benda pelik di bulan Ramadan betul. Perkara ajaib di bulan Ramadan. Baik, perkara ajaib di bulan Ramadan. Betul, Abu Anas tu jumpalah. Ya, boleh tarik dalam YouTube ke dalam Facebook Ustaz? Dua-dua ada insya-Allah. Jadi cuba sahabat-sahabat tulis sikit di ruangan komen. Perkara ajaib di bulan Ramadan, Dr. Abu Anas Al-Madani. Kita cari perkara tu. Subhanallah. Tapi anda rasa mungkin Ustaz boleh tambah satu lagi. Perkara ajaib Ramadan 2020 sahaja Ustaz. Biasanya setiap kali datang Ramadan, isu khilaf 8-20. Tiap-tiap Ramadan timbul isu khilaf ni. Tapi ajaibnya Ramadan 2020 ijma' 8. Boleh terima. Bukan cakap tu solat jemaah 4 orang. Lagi boleh. Maksudnya ijma' 2020 Ramadan tu pakat 8 rakaat belaka. Allahu akbar. Itu pun rasa banyak dah. Muka jadi tu email sendiri baru tahu dah. Iza jaqul wallah. Subhanallah. Masya-Allah.
Alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, jadi alhamdulillah kita dengar banyak peringatan pada malam ni Ustaz. Dekat pondok dekat tempat Ustaz buat iktikaf ke ihya juga ke? Kita buat tadarus, kita akan baca Quran dengan terjemahan pimpinan Ar-Rahman sampai khatam, daripada awal Quran sampai ke akhir. Maksudnya kan ya? Mana kita baca ayat dengan terjemahan. Lepas solat kita akan baca ayat dengan terjemah. Biasa orang tadarus ni baca ayat, baca Quran saja kan. Tapi kita sistem pondok ni kita baca sekali dengan terjemahan. Gitu. Mana lepas mayang tu baca banyak mana? Dia kita bagilah, kita akan lepas subuh, zuhur, asar, maghrib tak adalah. Lepas tarawih kita baca 4 kali. Oh jadi baca Bolehlah, Quran, dapat. lepas tu baca terjemahan. Mana baca ayat dengan terjemahannya sekali. Sebab arwah bapak kita dulu rahimahullah, dia kata kita Quran ni Allah Ta'ala turun, baca tu boleh pahala, tapi terjemahan tu yang kita boleh faham. Jadi kita nak dua-dua. Itu dia punya pandangan dia, dan sampai hari ni pun kita kekal lah. Tadarus kita sekali dengan terjemahan. Allah. Panjanglah sikit. Tambah-tambah pimpinan Ar-Rahman. Kan pimpinan Ar-Rahman ni di antara dia terjemah sekali dengan huraian. Jadi agak panjang sikit. Kalau nak panjang, nak pendek kena cari tafsir lain, terjemah lain. Alhamdulillah. Yelah sebab orang duduk kerja habis baca Quran tapi tak cara ke makna Al-Quran. Masya Allah. Jadi dia boleh lalu sekali Al-Quran dengan terjemahan. Ustaz, tanpa kita sedari masa pada malam ni jalan begitu pantas. Pertama sekali kita moga-moga kita tidak tergolonglah di kalangan al-mutasaqitun fi Ramadan, golongan yang gagal dalam bulan Ramadan. Ada 10 perkara tadi kita cuba elakkanlah. Dan sebelum saya nak jemput Datuk Dr. Abdul Basit untuk buat kesimpulan, saya nak minta sekali lagi sahabat-sahabat yang belum tekan butang share, tekan butang share juga. Supaya perkongsian malam ni sangat ramai sahabat-sahabat ada bersama 1,400 orang lebih. Jadi kalau ada 1,400 orang malam ni, ada 1,000 orang tu dah tekan butang share sekali lagi sekarang. Apa yang dikongsi oleh Datuk Abu Anas tadi, lagi jadi peringatan. Lagi jadi peringatan pada kita nak masuk bulan Ramadan ni, jadi peringatan awal. Supaya kita tidak tergolong di kalangan orang yang gagal dalam bulan Ramadan. Jadi saya rasa saya nak persilakan sekali lagi sebagai khulasah daripada Dr. Abdul Basit sebagai kesimpulan perbincangan kita malam ni. Tafadhal. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Said. Jadi kita simpul dengan satu peristiwa yang besar, iaitulah ketika satu hari sebagaimana dicerita oleh seorang sahabat nama dia Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, dia kata satu hari Nabi kita naik mimbar. Mimbar masjid Nabi ada 3 tangga. Jadi dia naik tangga yang pertama, Nabi kata amin. Naik tangga yang kedua, amin. Naik tangga yang ketiga, amin. Sahabat-sahabat ni dia tak boleh tengok benda yang dia tak faham. Dia akan tanya. Kita kalau tengok benda tak faham, kita komen belakang. Itu jadi masalahnya, jadi huru-hara. Kalau tanya tuan, terjawab soalan tu. Kan? Jadi masalah dia komen kat luar. Jadi bila Nabi kita selesai berkhutbah, faqulna lah. Kami tanya, ya Rasulullah, laqad sami'na minkal yawm syai'an ma kunna nasma'u. Kami dengar benda pelik hari ni. Tak pernah Nabi naik mimbar, amin, amin. Adakah ini satu sunnah? Setiap kali khatib naik mimbar, setiap langkah, amin, amin, amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Jibril arada li. Dia kata, tadi waktu aku naik mimbar, Jibril datang bawa 3 akta. Nah, macam kita sekarang nah. Dah akta nak luluskan ni. Yang pertama, Jibril kata, man adraka Ramadan. Siapa dia sempat hidup di bulan Ramadan, berlalunya Ramadan dia tidak mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla, maka orang ni ba'uda, jauh daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Nabi pun setuju, Nabi kata amin, aku setuju. Ramadan 30 hari, bukan 3 hari. Kalau 3 hari tak sempat beribadat, tak sempat nak bermunajat, tak sempat nak mencari keampunan Allah, kita kata logik. Tapi ni 30 hari. Naik yang kedua, Jibril tanya lagi, ya Rasulullah, man adraka abawai. Siapa yang sempat hidup bersama dengan 2 ibu bapanya ataupun salah seorang, mak dia atau ayah dia, falam yudkhilahul jannah. Dua-duanya tak menjadi sebab dia masuk syurga.
maka Allah Ta'ala akan jauh dia daripada rahmat Allah Ta'ala. Nabi kata, amin, setuju. Yang ketiga, mana-mana orang yang zukir ta'indahu, disebut namamu, nama Nabi SAW, falam yusalli alaihi, tak tahu ya, tak selawat kat atas Nabi SAW. Maka dia ni jauh daripada rahmat Allah. Faqultu amin. Nabi kata, aku berkata amin. 3 kali amin. Jadi para ulama rahimahumullah ta'ala telah mengistimbatkan daripada hadis ni. Dia kata kita ni 3 lorong kita dapat. Lorong nak masuk syurga melalui Nabi. Sunnah Nabi SAW. Lorong kita nak hidup atas dunia melalui ibu bapa. Tak ada orang mari pada buluh betul. Cerita karut kata. Mari daripada monyet pun tak ada. Itu angka Darwin seorang bagi kat dia lah. Orang lain tak usah jadilah monyet tu. Kemudian lorong keampunan Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala buka pintu seluar-luarnya. Bulan Ramadan, tiba-tiba kita tidak mencari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang masih ada ibu bapa, khidmatlah. Sebagaimana kata di ahli motivasi, la yazarul rajulu tiflan, selagi seorang itu dianggap kanak-kanak selagi ibunya masih hidup. Allah. Selagi mak masih hidup, kita ni macam kanak-kanak depan dia. Tak usah kira lah kita ni pangkat apa sekalipun duduk depan mak, kita anggap kita ni macam kanak-kanak. Dia gosok kepala kita, dia suruh kita buat. Ada seorang ni berpangkat besar, mak dia telefon, dia kata, mari rumah aku kejap. Anak dia pergi, ingat nak tanya apa. Rupanya dia bagi bil elektrik nak suruh bayar. Dia kata, kalau mak cakap, saya suruh driver je mari. Dia kata, dah aku nak suruh mu bayar bil elektrik rumah aku. Anak dia menangis. Sebab apa? Dia kata ini ibu menghormati dia, menyayangi dia sebagaimana dia kanak-kanak dulu. Kita kata Masya Allah. Rabbirhamhuma kama rabbayana shaghira. Kita berdoa banyak-banyak kepada Allah. Kemudian, bila mari Ramadan, itulah peluang yang besar. Kita yang masih ada masa, Allah Ta'ala hidupkan kita sampai Ramadan, jangan sampai berlalu Ramadan tanpa kita mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Dan satu lagi, lorong yang kita nak pergi ke syurga, iaitulah melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai penutup, saya teringat kepada satu doa yang dibaca oleh Yahya bin Abi Kathir, seorang ulama salafus salih. Dia kata di antara doanya yang dia baca, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan dan serahkanlah Ramadan itu untuk kami beribadat sebanyak mungkin padanya, wa tasallamhu minna mutaqabbala, dan terimalah semua amal kebajikan yang kita buat. Jadi para jemaah sekalian, ambillah doa ini, 3 permohonan besar sebelum menyambut Ramadan. Yang pertama, Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, sampaikan kita Ramadan. Biasa kita duk minta balighna Ramadan. Berhenti setakat tu, bimbang kita. Ramai yang sampai Ramadan, tapi habis masa kat bazar ya, tak jumpa dengan masjid pun. Jadi kita nak doa ni komprehensif. Sampai Ramadan, wasallim li Ramadan, wasallim Ramadan li. Ramadan ni berilah peluang untuk kita beribadat. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Dan yang besar daripada itu, semua kebajikan yang kita buat, kita minta Allah kabulkan. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang ini. Dan terima kasih kepada Ustaz Said dan juga Pentah Yadim yang memberi peluang kepada saya. Dan juga tidak lupalah kepada pihak Yadim yang mencalonkan saya sebagai salah seorang daripada ahli dakwah, walaupun jasa kita dakwah di Malaysia ni terlalu kerdil, terlalu kecil sumbangannya, tapi dihargai oleh mereka. Kita kata jazakumullahu khairah. InsyaAllah semoga kita jumpa lagi dalam pentah-pentah yang lain. Sekian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masya Allah, tak cukup kita rasa perbincangan malam ni. Jadi sahabat-sahabat setuju tak dengan saya? Saya rasa tak cukup nak dengar perkongsian dari Dr. Abu Anas Madani. Kalau setuju, tulis kat komen setuju. Dan kepada yang setuju tu, ini ada sedikit makluman. Setiap pagi di page Dr. Abu Anas Al-Madani ada tafsir Al-Quran setiap pagi. Setiap pagi Ustaz kan? InsyaAllah. Setiap pagi. Ikuti kelas tafsir bersama Dr. Abdul Basit setiap hari lepas subuh di Facebook Abu Anas Al-Madani. Siapa yang belum follow Facebook ini, jemput sekarang malam ni. Cuba like dulu, boleh tengok dulu. Dan kita di rumah masing-masing boleh dengar Al-Quran masing-masing, boleh follow.
boleh follow kuliah tersebut. Kita buka Quran terjemahan. Dan untuk maklumat Datuk Abdul Basit pun mak mertua saya memang tiap-tiap pagi dia ada Quran. Kita pula Datuk Basit sebut tentang mak tadi, saya mak tak ada dah, ayah tak ada dah, mak mertua je. Tu pun seorang je mak mertua ada. Allahu akbar, seorang je mak mertua. Jangan dia oleh acak Ustaz. Jadi saya tengok sama pagi-pagi. Saya tengok sama pagi-pagi duduk buka Quran, dia duduk follow. Jadi saya showkan pada sahabat-sahabat, pergi ke page Dr. Abu Anas Al-Madani. InsyaAllah setiap pagi kita boleh buka Quran terjemahan, kita boleh ikut kuliah tersebut. Sebab saya melihat bahawa kita nak berjaya dalam Ramadan, nak selamat dengan Ramadan, yang paling utama dalam banyak-banyak ialah ilmu dan peringatan. Jadi kita perlu kepada tiap-tiap hari kemah ilmu, hak tahu dah pun kena kemah lagi, kena ada peringatan. Moga-moga insya-Allah kita masuk dalam bulan Ramadan dengan ilmu. Ibadah kita jadi berkualiti dengan ilmu. Ahsanuhum amala akhlasuha wa aswabuha. Paling ikhlas dan paling tepat dengan yang Nabi ajar. Jadi terima kasih banyak sekali lagi Datuk Abdul Basit atas perkongsian malam ni. Kita sampai kat sini dulu deh. Dan terima kasih pada sahabat-sahabat yang bersama. Tolong komen, tolong share. Moga-moga kita berkongsi pahala. InsyaAllah minggu hadapan dalam pentas online Yadim, kita bersama dengan Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi. Kita minggu depan pula salah seorang juga ikon Yadim juga. Okey, nasta'dzinukum wa nashkurukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.